Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana dah tekan subscribe dan lonceng. Pada yang belum, jemputlah menekan subscribe dan lonceng untuk notifikasi video terbaru daripada channel ini pada masa yang akan datang. Baik, pada entry kali ini dikabarkan perjuangan ini tuntutan one off KPSP ni tidak mendapat sambutan. Kalau dulu sambutannya hangat, tapi sekarang ni sambutannya macam kurang. Okey. Sambutan apakah yang kurang itu? Jom kita kongsikan bersama. Apa yang dimaksudkan dengan sambutan yang kurang itu ialah sambutan untuk membuat surat tuntutan kepada KPSP, seperti yang disaran oleh saudara Azmi Bugis, pejuang one off KPSP kita, beliau mengesyorkan agar pencarum membuat surat tuntutan, surat rasmi, mohon dicopkan oleh pegawai KPSP dan dihantar kepada beliau, sama ada melalui PDF file ke dan sebagainya. Boleh hantar melalui email ataupun WhatsApp. Okey. Dan kaedah itu tidak mendapat sambutan. Okey, kita boleh dengar, kita boleh baca apa yang cuba disampaikan oleh saudara Azmi. Baik, kita baca bersama. Tepat jam 12 tengah hari dan saya hanya terima email lampiran tuntutan kepada KPSP daripada 2 orang pencarum sahaja, 2 orang je. Bagaimana saya nak fight hak pencarum jika tidak dapat kerjasama dan sokongan dari pencarum sendiri? Takkan nak serah 2 lampiran sahaja kepada peguam? Logiknya di situlah. Kalau hanya 2 saja lampiran tuntutan daripada pencarum nak dihantar kepada peguam, maka susah nak buat kerja lah kan. Nak fight untuk 2 orang je ke kan. Okey, tak apalah, saya cuba cari jalan lain bagaimana nak mengukuhkan tuntutan dan desakan pada pihak atasan tanpa melibatkan kerjasama pencarum. Okey, kenyataan ini jelas aku dapat rasa satu perasaan hampa, kerana yalah, korang boleh baca, korang boleh dengar, korang boleh faham kan. Kacing sikit sebab pencarum tak bagi kerjasama. Okey, maaf kerana saya banyak menyusahkan pencarum-pencarum semua. Sebaliknya, Tuan Azmi Bugis pula yang meminta maaf kerana menyusahkan pencarum. Aku rasa ini ialah satu kenyataan yang ada unsur kecil hati sikit lah, kerana pencarum tak bagi kerjasama. Okey, dan please see, jika macam ni kerjasama yang diberikan oleh pencarum, kalau buat himpunan aman, agak-agak boleh dapat 1K kehadiran tak? Itu kita kena jawab pada diri kita sendiri, sama ada kita mampu ataupun nak hadir ke perhimpunan aman sekiranya diadakan ataupun tidak. Tapi jelas dalam kenyataan ini terdapat ketidak bekerjasamaan di antara pencarum dan juga pejuang one off ni. Tapi aku rasa kita boleh faham kenapa. Okey, ini ialah pendapat aku secara peribadi dan tidak reflect pada siapa-siapa pun, tidak menggambarkan kenyataan siapa-siapa. Ini kenyataan peribadi aku sendiri. Pada kenyataan aku, pada pandangan aku secara peribadi, tindakan yang diambil oleh saudara Azmi ialah sebagai satu lagi langkah. Okay, selain daripada penghantaran memorandum dan petition yang dah pun dilakukan, ini ialah satu langkah untuk menguatkan lagi tuntutan tersebut. Sekiranya pihak atasan masih lagi senyap, maka ada perancangan yang seterusnya untuk dilaksanakan dengan menggunakan peguam lah, dan surat tuntutan daripada pencarum dimajukan kepada peguam untuk dibawa ke hadapan. Ini adalah satu lagi kaedah kata orang. Pendek kata, daripada menunggu sahaja keputusan daripada Yang Tuan Agong maupun PM maupun Menteri Kewangan sendiri, dalam masa yang sama ada inisiatif lain juga tu diadakan. Itu yang sebenarnya yang tak dijalankan oleh saudara Azmi. Daripada duduk saja menunggu, baik buat sesuatu. Sekurang-kurangnya boleh menjadi backup kepada tuntutan tersebut. Dan mengenai kurangnya kerjasama pencarum dalam hal untuk membuat surat tuntutan ni, kita boleh faham. Yang pertama, pencarum merasakan okey, dah buat memorandum, dah buat petition dan tunggu je. Itu yang pertama. Yang kedua, ramai pencarum yang dah pun rasa putus harapan tentang tuntutan ni. Ini jelas kelihatan dalam komen-komen dekat Facebook, komen dekat channel-channel YouTube dan segala platform media sosial. Memang dah nampak dah unsur-unsur berputus asa, berpatah arang maksudnya betulnya, untuk menuntut one off ni. Dan sebab itulah selain daripada kes COVID yang meningkat ni juga membuatkan pencarum-pencarum ni rasa berat nak pergi ke pejabat KPSP sebab nak cop tu kan. Pertama ialah risau keselamatan bila berada di luar, itu pun salah satu faktor juga, dan kesibukan jauh daripada pejabat KPSP dan sebagainya. Bukannya pencarum tak nak memberi sokongan, tapi itulah kita cakap tadi, banyak kekangan-kekangan dan kepayahan yang tak dapat nak dilaksanakan. Sebab surat tu perlulah dicop oleh pegawai KPSP. Tanda penerimaan surat tu, perakuan surat tu diterima. Jadi bukan tak bagi kerjasama, tapi kepayahan untuk pergi ke pejabat KPSP yang sebenarnya. Okey, tentang saudara Azmi yang kenyataannya seolah-olah berkecil hati tu, kita boleh faham
apa yang dilakukan oleh beliau selama hari ini tanpa meminta balasan pun daripada pencarum. Ya. Jadi kalau pencarum pun macam dingin tentang isu ini, maka beliau sebagai yang memperjuangkan tuntutan one off ni, maka beliau ada hak untuk kecil hati ke, untuk rasa macam-macam lah kan, sebab bila tidak diberi kerjasama kan. Tapi itulah adanya. Ya, kita berharap semoga dapatlah surat tuntutan tu mencapai sehingga 100 tuntutan. Okey. Semoga dipermudahkan urusannya. Dan aku sendiri pun baru draft surat je. Baru type kat komputer. Belum print pun lagi Dan kenapa aku tak print lagi? Kenapa aku tak print dan tak forward kepada saudara Azmi? Kerana aku merasakan yang biar memorandum tu sampai dulu ke tangan Yang di-Pertuan Agong. Sekarang ni kedudukan memorandum dan petition itu pun kita masih sama-sama di manakah ia berada sekarang. Dah sampai ke belum? Ke dah kena hold dulu ke dan sebagainya, kita pun tak tahu. Kita boleh bersangka baik dan kita boleh bersangka buruk. Tapi itulah, kita tunggu dulu tengok kan. Tapi apa yang diusahakan oleh saudara Azmi ni satu backup plan yang bagus. Backup plan yang bagus. Dan aku sendiri pun kalau tak ada urusan yang penting, aku tak keluar pun. Kalau ada urusan kerja, keluar kejap, aku balik kan. Aku pergi warehouse, pergi gudang kejap, aku balik. Jadi aku tak ada keluar merayah sangat melainkan hal yang perlu saja. Tapi itulah adanya untuk pergi ke pejabat kabel SP, okey, macam di Perak pejabat SP kat Ipoh. Memang ramai, sesak sedangkan nak ke kios tu pun berbaris panjang, apatah lagi untuk berjumpa dengan pegawai nak ambil nombor dan sebagainya, dan nak ngecop tu jadi satu. Aku faham kalau orang lain tak buat, sebab aku sendiri rasakan benda tu yang sukar. Payah nak dibuat benda tu remeh. Nak pergi, nak jumpa cop lah bagai dan akan bergasak. Aku risau aku tak boleh kawal emosi bila diprovok oleh pegawai-pegawai. Manalah tahu kan. Kadang-kadang kita punya kesabaran ada had dia kan. Risau nanti kan aku pula kena kena tarik kan. Aku tak nak macam tu Jadi itulah dia. Masing-masing ada kesabaran masing-masing. Risau nanti bila kita diprovokasi di pejabat KWSP, disarang mereka, tak boleh kata apalah. Kalau disarang kita di rumah kita, mereka mencari pasal, kita boleh cantas jalan kaki. Kita ada kuasa, tanah kita, rumah kita kan. Orang menceroboh, kita boleh protect dengan apa-apa yang perlu kan. Macam itulah cerita dia. Okey. Seeloknya kita tunggu apakah penghasilan daripada memorandum dan petition itu sebelum tindakan yang seterusnya Tapi kalau saudara Azmi Bugis nakkan surat tu 100, okey, kita boleh buat bersama-sama sesegera yang boleh. Tapi itulah, sebab nak pun dalam masa yang singkat tak done kot tak done. Ramai yang tak done nak menyampaikannya. Baik. Itu saja entry untuk kali ni Bukan pencarum tak beri kerjasama, tapi pencarum yalah, macam aku cakap tadi, kepayahan, kesusahan nak pergi pejabat semua, nak job semua, dan masing-masing ada tahap kemarahan masing-masing. Risau nanti kan jadi lain pula Dan yang paling penting tunggu apa yang bakal terhasil daripada memorandum yang dah dihantar tu. Senyap macam tu je ke? Sampai bila senyapnya? Itu yang kita tunggu dan lihat. Okay, walau macam mana pun kita tetap menyokong saudara Azmi dalam perjuangan ini. Semoga yalah, yang mana berhampiran dengan pejabat KPSP, silalah berbuat demikian Mana yang jauh tu kita faham, sukar Sudah. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa pada entry yang akan datang. Bye bye.